Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar, cikgu yang dikasihi sekalian. So, macam mana berada di rumah? Sihat ke? Okay, cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat lah di rumah, okay? So, untuk pembelajaran kita kali ini ialah masih sama iaitu pembelajaran secara maya. Okay, untuk bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Khairi. Okay, untuk kelas kita iaitu kelas perniagaan tingkatan 5. Okay, so macam biasa, okay, untuk bulan yang kelima ini cikgu akan masuk iaitu tajuk yang keempat, iaitu di bawah tajuk penyata kewangan. Penyata kewangan. Okey. So, sebelum itu cikgu akan terangkan iaitu kaedah pembelajaran secara maya. Okey, yang pertama ialah pelajar kamu akan diberikan satu video ringkas yang berkaitan dengan pembelajaran. Okey, yang kedua ialah kamu perlu menjawab semua soalan dalam modul yang telah diberikan dan sebaran persoalan atau permasalahan kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, selepas itu jangan lupa like page MMTC untuk sebaran maklumat. Okey, baiklah pelajar. Okey, jom. Okey, baiklah kelas. Okey, untuk pembelajaran pada bulan Mei iaitu pada minggu yang pertama kita teruskan dengan perniagaan tingkatan 5. Okey, pada bulan Mei kita akan teruskan dengan tajuk yang keempat iaitu tajuk penyata kewangan perniagaan. Okey, boleh belajar? Okey, so pada minggu ini cikgu akan fokus iaitu part yang keempat iaitu penyata kewangan perniagaan. Okey, tajuk ni mana yang ada basic perakaunan dia fahamlah sebab dia dah belajar dah masa form 4. Okey, mana yang tak ada asas perakaunan dia agak susah sedikit tapi senang je. Sebab apa? Sebab kita just belajar benda yang simple tapi untuk bab ni dia banyak pengiraan juga. Okey pelajar, tak apa kita belajar secara slow-slow Okey, boleh belajar. Okey, kita pergi yang pertama ialah topik yang pertama. Okey. Di bawah tajuk penyata kewangan perniagaan. Okey, so cikgu akan terangkan iaitu yang pertama kita pergi dulu iaitu definisi penyata kewangan. Apa yang dimaksudkan dengan penyata kewangan? Kenapa perlu ada dalam sesebuah perniagaan perlu ada iaitu penyata kewangan? Kenapa? Kenapa pentingnya penyata kewangannya dalam sebuah perniagaan? Okey, apa dia? Maksud dia? Okey, so definisi dia ialah okey, definisi iaitu penyata kewangan. Okey, dalam modul kamu boleh muka surat yang pertama dalam modul kamu. Okey, iaitu definisi penyata kewangan. Okey, dia kata kat sini ialah penyata kewangan ialah satu bentuk laporan. Okey, cikgu highlight kat sini ialah dia kata satu. Okey, satu bentuk laporan. Okey, dia kata satu bentuk laporan untuk menunjukkan menunjukkan kedudukan kewangan. Okey. Kedudukan kewangan untuk sesebuah perniagaan bagi sesuatu tempoh tertentu. Cikgu kata pentingnya iaitu penyata kewangan sebab dengan adanya penyata kewangan kita tahu aliran duit masuk kita ke mana. Kita boleh rekod urus niaga kita berlaku dekat mana. Itu pentingnya iaitu penyata kewangan dalam sebuah syarikat. Okey, boleh tak? Itu pentingnya. Kalau kamu buka perniagaan tapi kamu tak ada penyata kewangan, masalah. Okey? So kamu kena faham betul-betul tajuk ni. Okey, boleh? Okey. So yang kedua ialah penyata kewangan ialah rekod kewangan lah. Okey, penyata kewangan ialah rekod. Rekod, okey, secara mudahnya ialah rekod kewangan yang melibatkan penyata pendapatan. Okey, so kat sini ialah kamu akan belajar nanti ialah penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga penyata aliran tunai. Yang ni kamu akan belajar nanti. Okey, boleh belajar? Okey, dalam penyata kewangan kita akan rekod setiap transaction yang berlaku. Contoh kita keluar duit hari ni. Contoh kamu ambil duit hari ni, kamu nak beli barang. So maknanya kamu kena rekod duit tu pergi mana. So maknanya apa-apa pengeluaran duit kamu kena rekod. Ni dah kena ada. Maknanya di bawah ialah bahagian kewangan. Okey, boleh? Department kewangan lah yang menguruskan bahagian ni.
Kena ada penyata kewangan. Laporan kewangan yang mengandungi maklumat keuntungan atau kerugian perniagaan dan kedudukan nilai aset, liability dan juga equity pemilik. Dia kena ada aset, dia ada liability. Okey, ingat asetnya adalah harta kepunyaan kita, liability merupakan hutang. Tak kira kamu hutang dengan pihak bank ke, kamu hutang dengan sesiapa sahaja daripada supplier ke, itu merupakan hutang lah, kita panggil liability. Dalam bahasa perakaunan kita panggil liability. And then equity pemilik. Equity pemilik ni lah modal yang kita keluarkan berapa, ataupun ada ambilan daripada mana. Okey. Okey. So kita pergi grow satu persatu. Kita pergi yang pertama ialah, kita tengok dulu yang pertama ialah penyata kewangan. Apa yang dimaksudkan dengan penyata kewangan ni pelajar? Okey, penyata kewangan ialah terdiri daripada akaun perdagangan. Okey, so yang pertama ialah kena ada akaun perdagangan. Cikgu highlight kat sini ialah akaun perdagangan. Okey, dan akaun untung. Okey, akaun untung rugi. Okey, so kat sini ada dua, iaitu terdiri daripada akaun perdagangan. Yang pertama, dalam penyata pendapatan ada dua akaun yang kamu kena buat. Yang pertama ialah akaun perdagangan, yang kedua ialah akaun untung rugi. Kenapa kita kena sediakan dua akaun ni? Sebab kita nak tahu berapa keuntungan dalam perniagaan kita. So kena ada. Kalau kamu buka perniagaan kamu tak ada knowledge about perakaunan, masalah. Sebab kamu tak tahu pengaliran duit kamu ke mana. So maknanya tak ada orang buka perniagaan dia nak rugi betul. Semua orang nak untung betul. So nak tahu untung berapa. So kamu kena buka akaun untung rugi. Nak tahu berapa untung ke rugi. Okey, boleh? Okey, yang kedua ialah kunci kira-kira. Apa yang dimaksudkan dengan kunci kira-kira? Okey, kunci kira-kira merupakan, cikgu highlight kat sini ialah kunci kira-kira. Okey, kunci kira-kira merupakan, dia merujuk kepada penyata kedudukan kewangan yang mengandungi butiran tentang aset. Okey, dia ada aset kat sini kan. Ada aset, ada liability dan juga equity pemilik. Jadi tadi, aset merupakan harta kita, liability merupakan hutang, kita hutang orang, and then equity pemilik merupakan modal kita. So maknanya dalam kunci kira-kira kamu kena masukkan 3 item ni. Okey, tak kira lah aset kamu ada lori ke kereta, dia memasukkan juga berapa kamu beli. Okey, boleh? So merupakan kunci kira-kira. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyata aliran tunai. Okey, apa pula ialah dalam penyata aliran tunai? Okey, penyata yang menunjukkan sumber perolehan tunai. So maknanya kamu rekod semua yang mengeluarkan duit sahaja bagi suatu tempoh tertentu seperti suku tahunan dan tahunan. Okey, cikgu nak pesan kat sini ialah tempoh perakaunan ialah 1 tahun. Okey? 1 tahun ataupun pertengahan tahun lah, iaitu 6 bulan. Okey, boleh belajar? Okey, ini merupakan penyata aliran tunai. Okey, kita pergi kepada muka surat berikutnya. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat yang Okey, muka surat yang ketiga dalam modul kamu. Okey, ni cikgu nak tunjuk macam mana apa yang ada dalam penyata kewangan. Ini merupakan gambaran kamu, iaitu penyata kewangan. Siapa yang tak pernah jumpa sebelum ni, dia bukan student perakaunan, dia rasa kita akan tunjuk. Ini merupakan dalam modul kamu cikgu bagi. Okey, ini merupakan format. Okey, kat sini cikgu kecilkan sedikit supaya kamu jelas dan nampak. Okey, so kat sini ialah contoh penyata kewangan ialah seperti yang berikut. Ini merupakan penyata pendapatan. First, kena ada nama syarikat. Contohnya syarikat kamu lah kan. Kamu tulis apa syarikat kamu. Contoh kalau buku ni cikgu bagi tahu ialah Ashura, Ashura Mini Mart. Nama syarikat dia betul. Okey, so penyata pendapatan, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, boleh belajar. Ini merupakan penyata pendapatan. Kamu kena faham Okey, dalam penyata pendapatan, kalau student account tak ada masalah. Okey, tapi kamu kena ingat sebab kamu nak buka perniagaan kami, kamu kena faham konsep dia macam mana. Okey, so yang pertama kamu kena rekod jualan. Maknanya hasil jualan ni kamu berapa? Okey, so kat sini bagi contoh 310,000. So kamu kena masukkan iaitu berapa total jualan dia. Okey, boleh. Lepas itu kamu kena tolak iaitu pulangan jualan. Apa yang dimaksudkan dengan pulangan jualan?
Okey, pulangan jualan merupakan iaitu pulangan barang. Orang pulang balik barang kita. Okey, so mana return? Okey, so 2,800 kena tolak. Barulah kamu dapat jualan bersih. Okey, jualan bersih Ku ditolak dan akan dapat 307,200. Okey, kalau tak ada pulangan terus ambil jualan bersih. Okey, boleh Okey, ini merupakan penyata pendapatan lah. Ini format dia. Okey, boleh. Lepas tu kamu kena tolak dengan inventory awal. Okey, lepas tu ada belian. Tolak dengan pulangan belian. Lepas tu ada belian, dapat belian bersih. Okey, so ingat. Jualan bersih dengan belian bersih sama je. Kalau ada pulangan, tolak dulu pulangan baru dapat jualan bersih ataupun belian bersih. Okey, boleh. Seterusnya tambah dengan angkutan masuk. Okey, upah atas belian, insurans atas belian ataupun duty imports. Okey, yang ni nombor format dia lah. Okey, boleh. Okey, boleh belajar. Okey, so cikgu harap kamu faham kat sini. Okey, lepas tu kamu akan dapat kos belian dia berapa. Okey, dapat kos belian dia berapa. Lepas tu kamu kena tambah balik dengan inventory awal. Okey. Okey, so kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, cikgu highlight kat sini. Kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, so dapat kos barang dijual. Jangan lupa tolak dengan inventory akhir. Ingat, inventory awal tolak dengan inventory akhir. Okey, so kamu akan dapat the kos jualan dia sebanyak 2,252,000. Itu merupakan kos jualan. Okey, so nak tahu untung kasar, cikgu highlight kat sini untung kasar. Macam mana kamu dapat untung kasar? Okey, untung kasar jualan bersih kamu kena tolak dengan kos jualan. Baru dapat untung kasar. Okey, ingat pelajar? Okey, so formula cikgu terangkan sebagai formula. Okey, nak dapatkan untung bersih pula. Okey, kamu kena tambah dengan hasil. Okey, hasil ialah apa duit daripada mana kita dapat, itu merupakan hasil. Okey. Okey, tambah dengan hasil, lepas tu kamu kena tolak dengan belanja. Okey, belanja ni kita keluarkan duit, kita bayar ni, itu merupakan belanja. So kamu kena tolaklah sebab pengurangan duit dalam akaun kita. Okey, boleh. Lepas tu barulah kamu akan dapat untung bersih. Okey, dapat untung bersih daripada jualan kamu jual tadi. Tadi jualan kamu dapat berapa? Ni. Okey, ni tadi jualan kamu kan. Okey, so kamu jualan bersih kamu ialah 307,200. So, kamu tolak semua perbelanjaan kamu semua. Kamu last sekali kamu dapat untung berapa? Ini baru untung kamu. Untung bersih maknanya yang kamu boleh simpan. Iaitu 17,800. Okey, boleh? Okey, kat sebelah dia ada penerangan dia. Cikgu akan terang sedikit. Okey, penerangan dia. Kamu tengok kat sini penerangan dia. Yang pertama. Okey, so yang pertama dia kata jualan bersih. Okey, jualan bersih merupakan jumlah jualan barang dan perkhidmatan ditolak dengan pulangan jualan pulangan keluar. So kamu akan dapat jualan bersih. Okey, boleh. Okey, formula dia ialah jualan bersih. Okey, sama dengan jualan tolak dengan pulangan jualan. Okey, boleh belajar. Okey, macam mana kamu dapatkan kos jualan? Okey, kos jualan ialah dia merupakan kos dan belanja membeli barang niaga. Kos kita beli barang lah. Okey, so dia mengambil kira inventory awal dan juga inventory akhir. Okey, boleh? Okey, so formula dia ialah inventory awal, kamu kena tambah dengan kos belian, tolak dengan inventory akhir. Okey, boleh belajar? Okey, so yang ketiga ialah belian bersih. Macam mana kamu dapatkan belian bersih? Dia merupakan jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Okey, so maknanya kalau tak ada pulangan, terus kamu ambil belian tu berapa total dia. Okey, formula dia ialah belian kamu kena tolak dengan pulangan belian. Okey, boleh belajar? Okey, seterusnya kita pergi kepada kos belian. Okey, apa pula kos belian pelajar? Okey, dia merupakan jumlah kos barang yang dibeli setelah ditolak dengan belian. Okey, dia merupakan pulangan keluar dan ditambahkan dengan belanja atas belian seperti angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan juga duty imports. Okey, itu merupakan kos belian. Okey?
Okey, dia formula dia ialah untuk dapatkan kos belian. Belian kamu kena tolak dengan pulangan belian, lepas tu tambah dengan belanja atas belian lah. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada belanja. Okey, belanja merupakan kos yang ditampung oleh perniagaan seperti insurans, gaji dan juga sewa. Ingat, belanja ni kita keluarkan duit. Kita nak beli barang ni, kita nak bayar gaji pekerja, itu belanja lah, di bawah belanja. Manakala untung kasar, okey, jumlah untung setelah ditolak belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan lah. Itu merupakan untung kasar. Okey, formula dia ialah jualan bersih tolak dengan kos jualan. Okey, boleh belajar. Okey, last kali ialah untung bersih. Okey, apa dimasukkan dengan untung bersih? Okey, untung bersih merupakan pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan dalam suatu tempoh perakaunan. So maknanya kamu dapat untung lah. Sebab kamu jual barang, kamu kos keluaran kamu rendah. So kamu dapat untung. Okey, so nak dapat untung bersih ialah untung kasar kamu kena tambah dengan hasil tolak dengan belanja. Okey, boleh belajar. So, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu berkaitan dengan penyata kewangan ni. So, selalu dia tanya dalam kertas 1. Okey, so cikgu harap kamu fahamkan balik apa yang cikgu terangkan ni. So, boleh belajar. Okey, so untuk hari ni cikgu nak terang yang ni je. Okey, iaitu berkaitan dengan penyata pendapatan. Okey, boleh. So, cikgu harap kamu faham, and then kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp sebarang persoalan. Okey, nanti cikgu akan respon. Okey, selepas itu cikgu nak kamu tolong jawab soalan-soalan yang ada dalam modul yang cikgu sediakan. Okey, boleh belajar. Okey, kamu telah jawab soalan dalam muka surat 3 dalam modul dan juga muka surat 4 dalam modul. Okey, boleh belajar? Okey, so nanti untuk minggu yang kedua kita masuk iaitu butiran dalam penyata kewangan. Okey, apa yang ada dalam penyata kewangan pula pelajar? Okey, boleh belajar? Okey, so cikgu akhiri kelas kat sini dulu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.